أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي سلطانه. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضياء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله على نعمة الإيمان والإسلام وكفى به من نعمة. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah dapat kita sambung lagi pengajian ilmu tauhid. Muka surat kita masuk muka surat 20 yang bawah sekali tu, kitab Zahratul Murid. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyyakum bi ilmihi wa barakatuh. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya yang bernama Kashfu Ulumil Akhirah. Arti kitab tu membuka ilmu-ilmu akhirat. Dia banyak karangan-karangan ulama-ulama tasawuf dulu ni. Mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan pembukaan ilmu-ilmu yang selain daripada ilmu-ilmu hadis dan Quran tentang peristiwa-peristiwa kiamat. Ya, dibukakan kepada mereka itu. Ya, pengertian-pengertian yang terjadi di dalam akhirat. Bahawasanya katanya, orang yang berzina dan berliwat dibesarkan akan farasnya pada hari kiamat. Orang berzina, jadi Allah Ta'ala ni sebut dalam Quran, jazaa'an wifaqa, pembalasan yang setimpal. Pembalasan wifaqa tu yang muafakat dengan kesalahan. Kalau yang salah tu kemaluan dia, bukan tangan yang dihukum. Jadi dia berzina, dia berliwat menggunakan kemaluan, jadi kemaluannya dibesarkan. Maksud dibesarkan tu, kalau yang laki-laki dibesarkan, kalau yang perempuan dibesarkan kemaluannya itu sebesar-besarnya. Ya. Orang pun pelik tengok. Dan mengalir daripadanya faras yang besar itu nanah dan danur. Danur ni nanah campur darah, keluar kat situ. Keluar tak berhenti. Hingga menyakitilah dengan mereka itu, dengan sebab keluar nanah danur ni, sakitlah oleh jiran mereka itu, mana bau busuk. Orang tengah berbaris depan Allah ni tiba, apa bau busuk sebelah? Kerana kemaluan orang berzina tu dijadikan seperti itu. Ini masa berlaku tsunami di Aceh. Kawan-kawan saya yang kat sana tu, saya mengaji di Aceh tu. Jadi kata kebanyakan mayat-mayat tu seluar tak koyak. Tang tu koyak. Lepas tu lalat urung. Ramai mayat ni, banyak-banyak mayat ni, perut kembung, seluar tu koyak kat situ je. Lepas tu busuk lah. Yang perempuan yang lelaki. Yang perempuan yang lelaki. Maknanya kalau kita kata kiamat ni danur dan darah keluar, dunia ni Allah tunjuk busuk, lepas tu diurung lalat. Mayat banyak ni, beratus-ratus ribu mayat. Maknanya berapa ramai orang yang berzina. Orang yang buat dosa zina tu dunia lagi Allah dah tunjuk. Ada juga mayat satu-satu dalam yang mati-mati tu yang tak tersentuh. Elok je macam tidur. Tapi tak banyak. Tak banyak. Sampai ada yang masuk Islam sebab tengok benda tu. Jadi tak heranlah kalau ke akhirat besok jadi yang seperti ini. Dan bahawasanya orang yang bermain-main dengan memukul kayunya, dihasyarkan dia dan kayu permainannya itu digantungkan pada lehernya. Ini untuk orang main drum, mainan-mainan muzik malahi, muzik-muzik permainan yang haram. Kalau macam kompak pun tak ada apa. Dan orang yang berserunai, dihasyarkan dia, dihimpunkan dia padahal berserunai dia. Dia hidup, dia bangkit dengan serunai sini. Bangkit itu bukan serunai. Bukti kata masa kau hidup tu, inilah sumber pendapatan kau kan.
Nyanyi, buat seluruh. Dan orang minum arak, dihasyarkan dia, dihimpunkan dia, dan piala ni maknanya bekas-bekas gelas untuk taruh arak tu, tempat minuman itu digantungkan pada leher. Kita ni Allah, macam mana kita mati, macam tu kita bangkit. Macam mana kita mati, macam tu bangkit. Dan berjananya pada tangan, padahal ia terlebih busuk daripada segala bangkai. Bekas kat tangan, busuk, bau busuk daripada badan itu. Sebab bau arak tu, jadi bila di akhirat ditajalikan dalam bentuk bau busuk. Kemudian orang minum arak ni busuk. Kita tengok orang mabuk ni dekat, busuk. Kemudian tak kala sampai mereka itu, saya dulu tak tengok minum arak, tak reti. Tapi bila saya pergi di satu pulau, dia Pulau Weh, tempat banyak turis datang. Malam dia minum, lepas dia minum dia mabuk tu dia muntah. Lepas tu dia kencing tepi tu. Baik lelaki baik perempuan. Ya Allah. Muntah. Tengok dunia pun dah nampak hina lah. Dunia pun kita tengok dah macam rupa binatang. Apa lagi di akhirat besok. Kemudian tak kala sampai mereka itu ke padang mahsyar. Padang mahsyar ni ada khilaf ulama kat mana padang mahsyar tu. Waktu badalul ard, digantikan bumi itu diganti. Ya. Setengah kata bumi itu bumi Baitul Muqaddis, yang disuci, yang suci, yang ditukarkan dengan bumi yang tiada dibuat maksiat. Ada kawasan di situ tapi bumi lain. Masih kat bumi lagi, tapi tanah keadaan semua tukar. Dah tak ada lagi dah. Kerana segala gunung ganang ni kata dakan tu makna dihancurkan, dileburkan. Dia lebur sampai rata. Gunung ganang dia bila kiamat tu dia hancur sehancur-hancurnya sampai rata. Lepas tu ganti pula bumi lain. Tak nampak apa lah, straight gitu. Jadi bumi yang mahsyar tu bumi yang tak dibuat maksiat, ganti lagi. Akan Allah atasnya bumi. Maka berhentilah mereka itu, semua manusia ni berhenti kat situ. Kerana menceraikan hukum. Maksud menceraikan, memutuskan hukum di antara mereka itu. Dan adalah manusia pada mauqif, pada mahsyar tu, atas kelakuan yang mati mereka itu di atasnya. Macam mana kita mati, macam itulah kita bangkit. Macam mana kita mati tu, mati mengajar, bangkit mengajar. Lepas tu macam orang mati tengah buat haji, Rasulullah tak bagi pakai baju, tutup kepala, sebab bangkit dalam keadaan ihram. Mati ihram, bangkit ihram. Mati buat maksiat, bangkit buat maksiat. Ya Allah, itu minta Tuhan jauh lah, tak tahu kita ni mati macam mana. Itu pun dah buruk sangat lah, bangkit dengan keadaan kita mati tu. Baru ni Ustaz Dr. Yusri kita, mak dia meninggal. Mak dia ni rupanya ibu Ustaz Yusri arwah, baru meninggal Ahad 1 Rabiul Awal. Mak dia tak tinggal baca Dalailul Khairat, seminggu sekali khatam. Tak pernah tinggal selawat. Lepas tu tak pernah tinggal Quran, khatam 10 hari khatam, 10 hari khatam. Bila nak meninggal, memang akhir kataannya Allah, la ilaha illallah, tak nak sebut lain, la ilaha illallah, apa tu lagi? Allah, 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 Allah. Oh, lepas tu bau wangi. Keluar bau sewangi-wangi, bau bukhur. Itu peluang Allah nak bagi kita masuk syurga ni. Bukan mesti jadi ustaz, bukan mesti kita jadi orang alim. Orang beramal dengan apa yang kita tahu. Istiqamah. Orang dakwah, masuk syurga. Kita tak tahu siapa rahmat Tuhan nak bagi kat kita ni. Apa amalan yang Tuhan pandang. Yang orang tak pandang, Tuhan pandang. Lepas tu dia kata apa lagi? Dan adalah manusia. Kemudian masuk syurga orang yang mukmin, padahal muda belia, serta seperti anak umur 33 tahun. Tak tepi tu.
Dan panjang tiap-tiap tadi tu. Umur kita semua 33. Macam tu rupa kita. Tengok gambar tengok. Semua 33 macam mana rupa. Dan panjang tiap-tiap seorang daripada mereka tinggi dia 60 hasta. Kira 60 hasta atau kira tinggi 60. Lebih ni. Ni berapa hasta ni? Ni 60 kali ni. Ya, ni 30, 60 dua kali lagi. Besar. 60 hasta. Dan lebarnya 7 hasta. Lebar badan ni 7 hasta. Sini apa ni, sejadah tu 4 hasta, 3 hasta. 2 kali sejadah lebar badan tu. Sini sampai badannya lebar ni. Tinggi tu saya cakap lah, 60 hasta. Setiap seorang tu. Saiz badan tu. Seperti kejadian Nabi Adam AS. Kemudian tiada bertambah dan tiada berkurang mereka itu. Tak ada tambah dah. Tinggi-tinggi tu ya, sampai bila? Besar pun besar tu je. Dia tak ada tambah tua, tambah muda, tambah bengkok, tambah tinggi, tak ada. Dia statik macam tu je. Masya Allah. Intaha mu'alim minal Bajuri, kitab Bajuri Tauhid. Lepas tu kita apa lagi? Jadi sekaliannya tiada bertambah dan tiada kurang. Umur 33 tahun. Adapun orang kafir, maka bersalah-salahan qadar tubuh mereka itu. Jadi yang tadi yang 33 ni orang beriman. Orang beriman yang masuk syurga tu yang macam tu tu. Orang masuk neraka tak semua macam tu. Kita dulu ingatkan semua macam tu kan? Tak. Yang mukmin macam tu. Ikut saiz Nabi Adam. Adapun orang kafir, berlain-lainan kadar tubuh mereka itu. Dan datang warid bahwasanya gigi orang kafir di dalam neraka seumpama besar bukit Uhud. Mak Datuk gigi tu. Gigi tu, sebatang gigi tu besar bukit Uhud. Tak usah tanyalah besar mana. Lepas tu apa lagi? Pahanya seumpama waraqan, iaitu 2 bukit di Madinah. La ilaha illallah. 2 bukit tu gabung, itulah besar paha dia. Kenapa besar? Sebab api neraka tu dia punya syiraruha tu mana percikan itu kalqasri, sebesar istana. Suasana tu, percik tu, satu percik kena tu. Kalau besar ni celah gigi hancur, tak ada nak seksa. Dia kena buat, sebab tu kena buat besar-besar. Bila seksa tu sedap sikit. Dan riwayat daripada athar ni makna daripada kataan sahabat dan tabi'in, bahawasanya Allah Ta'ala menghasyarkan, menghimpunkan segala umat-umat daripada manusia dan jin. Bertelanjanglah sekaliannya, lagi hina, bahawa sungguhnya ditinggalkan kerajaan daripada raja-raja. Raja-raja tinggal kerajaan itu, berebut kat dunia ni, ke akhirat tinggal. Tak ada dah. Semua ni parti politik ke ni tak ada. Menteri pun tak ada. Semua tinggal. Dan kemuliaan daripada orang yang mulia-mulia, Datuk Datin Seri, Datuk Seri, semua tak ada. Tak ada mulia-mulia, tak ada. Maka jadi hina dan kecil mereka itu. Orang besar-besar ni. Orang besar-besar, orang presiden, datuk, menteri, raja, kecil dan hina. Kemudian daripada kebesaran, dan mengeras mereka itu atas hamba Allah pada bumi. Masa kat bumi dia orang, masa kau kat bumi bukan main lagi. Kau paksa orang buat tu, kau paksa sini, kau hukum orang. Dan tiada mereka itu mengerjakan dengan barang disuruh Allah Ta'ala. Wah ni raja-raja, pemimpin yang tak ikut apa yang Allah perintah, akhirat besok kecil, bijak-bijak dia orang. Kemudian datang berhadap segala binatang. Dan satu riwayat tu, orang yang takabur, pemimpin yang jenis kejam, mengambil hak rakyat ni, di akhirat besok dijadikan Allah besar semut, kecil. Lepas tu orang pijak dia. Dia rasa sendiri. Lepas tu dia baru dia rasa macam dia kena pijak. Pijak betul. Tapi tak hati. Kemudian datang pula
berhadap segala binatang tak. Dah habis manusia semua, belakang saf tu binatang. Daripada tempatnya, padahal tunduk kepalanya, semua tunduk. Kemudian daripada liarnya, rimau, unta, keldai, singa, bohlang, semua datang, tunduk pada dia. Kemudian daripada liarnya, daripada makhluk, jadi hinalah dan merendahkan dirinya, siapanya? Binatang-binatang tadi, rimau, monyet, semua senyap. Daripada sangat huru-hara pada hari itu, serta bahawasanya tiada ada di atasnya dosa suatu pun. Padahal tak ada dosa pun takut. Rimau kecut. Tengok kan main lagi rimau. Masuk sana, singa-singa kecut, buaya-buaya semua senyap. Tak ada dosa, takut. Buat huru-hara hari itu sampai binatang pun panik. Maka berhentilah sekaliannya. Binatang tu di belakang makhluk. Maknanya dia belakang. Malaikat, manusia, apa tu, barulah binatang, baru tu baru syaitan. Dia ada saf. Yaqumun nas li rabbil alamin. Wal malaikatu saffan saffa. Bersaf-saf. Berlingkung tu, keliling tu dengan malaikat. Ini boleh bayang tu. Macam kita semayang ni. Saf. Ngadap Tuhan. Tunggu nak diadili. Belakang kita haiwan. Kemudian berhadap segala syaitan. Setan-setan belakang ni. Padahal merendahkan diri mereka itu kehinaan. Setan pun duduk siap. Kemudian daripada takaburnya, dulu sombong. Sekarang tak ada. Kerana melintangkannya, melawan di atas Tuhan, Malikud Dayyan. Maka apabila sempurna bilangan isi bumi, semua dah ngam, dah cukup semua dah. Bumi dah ada manusia dan jin dan syaitan dan binatang, semua dah senyap, semua dah cukup. Bayangkan, daripada mula kejadian sampai sekarang, semua bangkit. Semua kat padang mahsyar kumpul semua. Maka bertaburanlah segala bintang dari langit, jatuh ke atas mereka itu. Dan dihapuskan matahari dan bulan cahayanya, hilang. Maka kelamlah atas mereka itu, gelap. Padang mahsyar itu gelap, tak nampak apa. Maka sekalian makhluk menilik kepada demikian huru-hara itu. Gelap, tak nampak apa dah. Maka antara adalah mereka itu, di dalam demikian itu, tengah-tengah panik tu, tiba-tiba berpecah-pecah langit dengan setebal-tebalnya di atas kepala mereka itu. Pecah pula langit. Langit tu ni, crack ni langit ni, pecah. Langit terbuka ni. Dan adalah tebalnya langit tu 500 tahun perjalanan. Masya Allah. Tu satu langit tu. Satu langit tu 500 tahun perjalanan. Dia pergi jarak tu. Hingga memutuskan tingginya. Maka sampai kita next punya. Maka apalah kesusahan dan kepayahan daripada huru-hara suara pecahnya pada pendengaran segala telinga makhluk, kemudian titik. Bila dia pecah tu, bunyi crack, bayang langit pecah. Gong, pecah tu. Sampai bingit, telinga kita ni tak tahan nak dengar. Bunyi langit pecah, terbelah dua tu. Itu maksud dia. Maksud dia, apalah kesusahan. Maksudnya ini kita Arab. Apalah maksudnya begitu susah dan payahnya huru-hara yang berlaku bila mendengar suara pecahnya langit tu. Pada pendengaran segala telinga makhluk. Makhluk nangis-nangis lah. Bunyi pecah langit. Kemudian, maka hancurlah ia langit daripada sangat huru-hara hari itu, hingga jadilah langit seperti berwarna perak. Yang seperti perak, betul, perak cair yang tak dituang dari atas api, seperti firman Allah Ta'ala, yauma takunus sama'u kal mahli wa takunul jibalu kal ihni
yakni pada hari yang adalah langit itu. Mahdi itu makna perak. Perak yang hancur. Sama tu kan mahdi itu makna macam perak yang hancur. Debu kan. Cair. Perak cair. Panas tu. Langit. Debu ke bawah. Dan adalah segala bukit itu kal'ihni, seperti bulu yang diterbangkan angin. Maknanya hancur, bukit terbang. Terangkat. Terangkat bukit. Gunung ni terangkat. Kita tengok rumah terangkat pun dah suspend lah. Ya Allah, terangkat kereta, terangkat. Putih beliung kan. Ini bukit terangkut. Bukit terangkat. Kal'ihni. Seperti bulu yang diterbangkan angin. Dan lagi firman-Nya Allah Ta'ala, فَإِذَا انشَقَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. فَإِذَا, maka apabila, insyaqqat, pecah. Insyaqqat itu terbelah, pecah. As-sama', langit. Fakanat, kata Allah Ta'ala, fakanat, maka adalah ia rupa langit terbelah tu wardatan kadihan, seperti bunga mawar, merahnya seperti kulit yang merah. Boleh bayang, faham tak? Macam mana nak bagi bayangan tu? Kalau kita tengok bunga mawar tu kan merah, kita ada kehitaman kan. Tengok daripada atas. Kita ambil gambar, kita tengok. Bayangkan macam tu dah langit tu. Terbelah tu macam tenganga, kemerah-merahan langit tu. Tembus sampai ke atas tu. Sampai tak tahu mana. Pecah tu. Alhamdulillah. Gambar nak macam tu. Nak macam bunga mawar. Ni Quran detail ni. Allah menceritakan dengan secara detail. Macam mana rupa dia. Kiamat tu macam mana rupa. Dia buat tamsilan dia. Dia buat perumpamaan. Wardatan tu makna bunga raya. Bunga melur. Bunga mawar. Kadihan, duhnun ni minyak. Maksudnya dia merah berminyak-minyak. Merah macam berminyak-minyak. Gitu. Bukan merah tu berminyak-minyak. Dihan tu minyak. Minyak yang dibakar tu. Minyak yang dah yang menggelegak tu. Macam tu rupa dia. Kemudian dia kata apa dia? Kemudian setelah dibuka macam tu langit tu, turunlah segala malaikat daripada tepi-tepi langit ke bumi dengan mengucap takdis. Turun, malaikat turun dari langit. Subhanallah, 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 alhamdulillah, subhanallah. Turun bagi Tuhan. Turun daripada mengucap takdis bagi Tuhan. Maka terkejutlah segala malaikat, segala makhluk, daripada sangat besar tubuh mereka itu. Kita nampak malaikat macam tu. Dibuka hijab, nampak tentera Allah turun dari langit. Dan huru-hara suara tasbih mereka itu. Wallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, tasbihan wa tahlilan turun. Dan takutlah segala makhluk. Apa ni? Siapa turun ni? Bahawa adalah mereka itu disuruh mengambil akan makhluk, bawa kepada neraka. Itu kerja dia. Kemudian berbaris mereka itu di belakang keliling makhluk. Ni safan-safan ni. Waja'al malaikatu saffan saffa. Saya tengok dalam kitab tafsir tu, safan-safan tu maksud apa? Tak tahu. Tafsir dia banyak. Saf tu makna melingkari. Kita tengah-tengah dia lingkar gitu. Keliling tu. Macam mengawal lah. Dikawal kita, tak ingat lagi. Berbaris mereka itu di belakang keliling makhluk. Dia bukan kat belakang, dia keliling. Kiri kanan depan belakang. Padahal tunduk kepala mereka itu daripada sangat besar huru-haranya. Lagi hina merendahkan diri mereka itu bagi Tuhan. Dia pun macam tu juga, tunduknya tu. Hari itu semua takut. Macam masuk dengan seorang di hadapan seorang raja yang maha hebat. Semua tunduk, takut nak pandang. Demikianlah segala malaikat langit yang kedua dan langit yang ketiga, hinggalah malaikat langit ketujuh. Sebenarnya berganda-ganda isi tiap-tiap satu langit atas isi langit yang dahulu
bilangannya. Ini kita dah beritahu dah. Penduduk bumi ni, penduduk langit, penduduk laut 10 kali ganda lebih daripada penduduk bumi. Penduduk langit pertama 10 kali ganda lebih banyak daripada penduduk bumi dan campur penduduk laut. Langit kedua 10 kali ganda daripada tu. Naik sampai ke atas. Ramai orang duduk kat atas tu. Dan besarnya, lebih besar dan lebih banyak bilangannya. Dan keras suaranya. Maka apabila berhimpunlah pada mauqif itu oleh sekalian ahli 7 tala langit dan 7 tala bumi. Ya Allah, kita ingatkan kita je, dengan haiwan, dengan jin, dengan setan, dengan malaikat, sampai malaikat 7 langit, 7 tala langit semua himpun. Ditambahkan pula panas matahari. Dan kata setengah daripada tabi'in, diganda-gandakan panas matahari atas satu kaum, qadarnya 70 kali daripada panas matahari di dalam dunia pada hari yang sangat panas. Kata orang tabi'in, matahari masa tu dia punya kepanasan itu 70 kali lipat. Kecuali orang dapat naungan arash. Yang lain menggelupur dah tu. Macam nak pecah otak. 70 kali lebih panas daripada api yang sekarang ni, yang di hari yang paling panas. Maka betapalah kita nak sabar atas demikian itu. Padahal tiada kuasa kita nak sabar di atas panas api dunia, walaupun satu hari. Macam mana nak sabar? Kata setengah daripada salafus soleh, sahabat-sahabat zaman dulu, salafus soleh, jikalau naik matahari di atas bumi itu seperti kelakuan naiknya pada hari kiamat. Kalaulah matahari sekarang ni kita takdir dia naik macam hari kiamat tu, serupa macam tu, kepanasannya besar macam tu, dan nescaya terbakarlah segala bumi, dan hancurlah segala bukit, dan keringlah segala sungai, dan hinalah segala raja-raja kecil seperti semut. Raja-raja yang bongkak-bongkak, yang sombong-sombong, pemimpin-pemimpin ni kecil macam semut, daripada dijijaknya, dipijak-pijak akan mereka itu dengan kaki manusia. Dia Allah Ta'ala sendiri, kita semua besar, raja tu kecil, same size. Allah tak nampak dia, pijak dia. Dulu dipijak orang, dia kena pijak pula. Maka tiadalah kejadian mereka itu seperti semut pada kecil kejadiannya, seperti barang yang diwahamkan oleh setengah manusia. Bukan maknanya dia kecil macam semut, dia tu hina dan kecil macam semut. Orang lain pijak dia, dia tak kecil macam semut, tapi sifat itu macam semut, kecil, dipijak-pijak. Kata kita ni, kemudian maka dihampirkan matahari daripada makhluk seperti hampir anak panah, daripada busurnya. Dekat dah. Macam mana? Kita tarik busur. Macam ni lah. Ni jarak dia. Jarak anak panah. Kata setengah ulama, hingga adalah antaranya matahari dan antara mereka itu qadar 1 mil, iaitu pencelak mata. Dekat sangat, lagi dekat tu macam ni kadar pencelik mata. Ini bukan celak mata tu. Mana buka mata kita tu nampak jauh tu. 1 mil, 1 batu. Jauh sikit lah. Dan tiada naungan pada hari itu melainkan naungan arash, dapat teduh arash. Maka setengah mereka itu dalam naungan arash, dan setengah di dalam naungan kebajikan. Ada dekat naungan lain. Arash itu naungan kebajikan pada, seperti sedekah. Dan setengahnya dalam panah matahari, senyata telah dihancurkan dia oleh panasnya, dan sangatlah kesukaran dan susah atas mereka itu, serta sangat bersesak-sesak segala makhluk, dan bertindih-tindih setengah atas setengahnya. Ramai sangat orang berebut bercakap Mekah, lagi dahsyat ni, hingga adalah atas satu kaki itu berdiri 1000 kaki. Punya rapat sampai tak darat. Kaki kita ni 1000 kaki pijak atas.
dan hampir berputus-putus leher mereka itu daripada sangat dahaga. Senya telah berhimpun atas mereka itu panas matahari, panas nafas, panas sesak. Tiga-tiga panas. Dan melimpah-limpah peluh daripada mereka itu di atas muka bumi. Dan masuklah peluh itu ke dalam bumi 70 hasta. Masuk ke dalam bumi 70 hasta. La ilaha illallah, peluh. Maka adalah manusia atas qadar amal mereka itu pada peluhnya. Ni. Maka setengah mereka itu orang yang sampai peluhnya kepada dua kaki sikit kat bawah. Dan setengah mereka itu orang yang peluh dia itu sampai pada betis. Peluh punya banyak dekat betis. Setengah mereka itu orang sampai peluhnya kepada perut. Setengah mereka itu peluh itu sampai kepada peluhnya kepada mulutnya ni. Setengahnya, dan maka sangatlah kesusahan. Apa sini kalau mulut ni? Peluh, air peluh. Busuk masam dan huru haranya. Dan tiadalah makan dan tiada minum. Dan tiada mencapai oleh suatu daripada demikian itu akan anbiya dan awliya dan syuhada dan solihin. Orang-orang ni tak kena apa-apa. Orang ni selamat. Nabi-nabi, wali-wali, mati syahid, orang soleh. Empat ni seperti firman Allah Ta'ala, la yahzunuhumul faza'ul akbar. Tidak menduka cita akan mereka itu. Mereka itu siapa? Nabi-nabi, wali-wali, orang mati syahid, orang soleh. Oleh terkejut yang sangat besar. Tak ada. Tak kena kat dia orang. Maka mereka itu aman daripada azab Allah. Tetapi takut mereka itu akan Tuhan, akan sebagai takut ijlal, jim, ihlal ijl, kebesaran, membesarkan, mengagungkan dan takzim. Dia takut tu bukan takut azab tu. Takut kebesaran Allah, takut membesarkan Allah tu. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dan pada hari itu barang siapa ada ia tercatat sebagai orang ahli bahagia, orang ahli syurga, dan mati baginya beberapa anak kecil. Kalau ada orang tu ada anak dia banyak, mati kecil, seorang dua mati, lahir mati, dikeluarkanlah baginya dengan terbang, dengan terenang, iaitu tempat air daripada terenang syurga. Dia keluar baginya dengan terenang, iaitu tempat air. Terenang tu apa? Tempat air. Ada bekas air, tempat air. Macam kolam lah, kolam air. Daripada terenang kolam syurga. Atau kata haud. Pada padang mahsyar, maka memberi minum mereka itu akan dua mak bapaknya, akan air sejuk, lagi tawar, lagi jernih. Siapa ni? Ini anak-anak yang mati kecil. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Kamu sangka mereka itu macam permata yang berkilau. Budak-budak kecil tu, bila kita pandang dia orang tu, daripada jauh macam cahaya. Dia tengok dekat, budak. Dia tengok jauh macam lu'lu'an mansura. Lu'lu' ni mutiara yang bersinar. Macam cahaya lah. Dia tengok dekat, budak. Budak-budak mati kecil. Apa kerja dia? Dia dapatkan air, dia bagi minum pada mak ayah dia yang redha dengan kematian itu. Dia bagi minum. Bagi minum kat kita. Untunglah kalau siapa ada dapat tu. Dan juga bagi minum bagi orang-orang ahli syurga. Air itu pula sejuk, tawar, jernih. Ini telaga haud ni. Dia telaga haud ni setiap nabi ada satu. Setiap nabi ada satu. Lepas tu ada setengah kaul kata telaga haud ni dia ada dua. Satu yang dekat padang mahsyar, satu lepas titian sirat. Lepas titian sirat tu, lepas kita lintas tu, lepas tu ada di kalangan orang-orang yang masuk neraka tu. Bila dia nak masuk syurga, dia masih tertulis di jahanam ni. Muka dia bekar-bekar bakar tu dia. Dia mandi dengan air tu. Telaga haud yang nombor 2 yang berada di pintu syurga. Nak masuk tu. So dia kata, ada setengah ulama kata ada 2.
Yang dekat padang mahsyar ni banyak. Satu Nabi satu. Dia bagi minum kat kaum dia. Bukan satu. Rasulullah satu. Nabi Musa satu. Begitu. Ya. Lepas tu ada timba, banyak timba. Timba tu dah tulis nama kita dah. Kau datang, siapa ada? Tak ada. Kacau. Tak ada timba, tak boleh kongsi orang lain. Tak boleh. Timba kita, nama kita tu. Dan senyap mimpi setengah daripada orang-orang soleh. Senyap hari kiamat telah berdiri. Berlaku kiamat. Dan dia di dalam mauqif sangat dahaga. Dan beberapa kanak-kanak memberi minum akan manusia. Ramai budak-budak ni. Kerja dia servis bagi orang minum. Maka kataku bagi mereka itu, beri minum olehmu akan daku. Maka kata mereka itu, adakah bagi engkau di sini anak? Kau ada anak ke sini? Maka kataku tak ada. Kata mereka itu, tiada bagi engkau bahkan daripada air ini. Tak ada. Air ini tak ada. Bukan untuk engkau. Special untuk orang ini. Kata setengah ulama, apabila berpeluh mereka itu daripada sangat panas dan tiap-tiap seorang dalam peluhnya, tetapi tiada mencapai daripadanya oleh orang yang di sebelah, yang di sisinya, daripada orang bahagia. Samalah seperti dapat seorang berjalan pada hari kiamat di dalam nur orang yang lainnya, dan senyap nur tiap-tiap seorang itu atas qadar dirinya juga tiada terlampau pada orang lain. Jadi macam ni dia cerita ni, kat kiamat ni dia special. Dia macam bila kiamat kan gelap, dengan lampu tak ada apa tak ada. Yang ada nur. Nur tu pula cahaya yang Allah bagi tu macam spotlight untuk kita je. Orang sebelah tak dapat. Macam kita dalam kereta, lampu tu kiri kanan tak dapat lampu. Nur tu untuk amal masing-masing. Ada yang terang, ada yang setengah terang, masing-masing. Macam itu juga peluh yang naik tadi ni. Walaupun sebelah kita ni ada orang, peluh kita sampai sini. Kalau dia orang baik, peluh dia sampai kaki. Sebelah-sebelah ni. Tu pelik. Macam mana tak tahulah. Macam mana Allah buat. Bukan mana kita bayang, kalau aku tenggelam, orang sebelah aku kalau dia pendek, dia teruk. Tak ada. Dia masing-masing tu. Walaupun berjuta, berbilion orang ni, masing-masing. Peluh tu masing-masing. Yang sampai sini, dia seorang kan. Orang sebelah sampai sini. Orang sebelah lagi sampai pinggang. Ada macam tu. Jangan kita bayangkan semua ni sama je, tak ada. Itu tak adil lah. Lepas tu sikit lagi dia kata apa? Dan dia kata lagi, tiada melampau pada orang lain. Maka iaitu menunjukkan atas sempurna kudrat Allah Ta'ala. Allah yang boleh buat macam tu. Dan kebesaran hari kiamat. Dan bandingan nak fahamlah demikian itu, jatuh dalam dunia ni, berlaku dalam dunia ni, adalah orang mukmin berjalan di dalam nur iman. Dan orang kafir sesat di dalam kelam kufurnya. Tiada ia mencapai daripada nur iman orang mukmin yang duduk sebelah dia. Bandingan kita beriman. Sebelah kita ni orang kafir. Kita ada nur ni. Dia gelap. Tapi dia tak nampak nur kita ni. Allah. Kita duduk sebelah Tok Wali, punya terang cahaya dia, tak nampak cahaya dia. Macam tu bandingannya di akhirat besok, duduk sebelah-sebelah, nur masing-masing, peluh masing-masing. Bandingannya. Lepas tu kata apa lagi? Iman satu mengenai orang. Demikian lagi orang melihat berjalan dengan orang buta, berhimpit-himpit dan berdekat-dekat. Orang buta sebelah kita nampak, kita tak nampak, duduk sebelah. Tiada mencapai ia daripada nur mata orang melihat itu. Suatu orang buta duduk sebelah kita, duduk sebelah cik ni nampak tak dah? Tak ada dah. Kita nampak. Walaupun kita duduk sebelah-sebelah orang buta tu, tetap tak nampak. Dia tak dapat kongsi nur mata ni. Dan adalah panjang masa berhenti makhluk pada mauqif itu. Kata setengah ulama 1000 tahun. Seperti firman Allah Ta'ala pada surah As-Sajdah. Thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfasanatin. Kemudian naik kepada Allah Ta'ala pada hari yang adalah qadarnya 1000 tahun. Dan kata setengah ulama, panjang masanya itu qadar 50,000 tahun. Seperti firman pada surah Masail kan? Sailus Sail. Ni salah cetak tu. Ni salah cetak tu.
Tapi ada satu surah tu, ayat ni, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasanatin. Naiklah segala malaikat dan ruh, iaitu Jibril, kepada Allah Ta'ala pada hari yang adalah qadarnya 50,000 tahun. Maka ini disebah bagi orang kafir. Cari surah apa tu, ayat tu. Jadi dalam Quran ni, dia ada panjang tempoh sehari dalam hari kiamat, ada 2 ayat. Satu ayat kata 1000 tahun, satu ayat kata 50,000 tahun. Ni orang kafir banyak dia fikir tengok. Quran pun tak betul kata dia. Kejap 1000, kejap 50,000. Para ulama menjawab, 1000 tu, yang kata 1000 tu pada orang beriman yang kena siksa di hari kiamat. Bila orang beriman, orang fasik ni dia kena siksa, sehari tu macam 1000. Macam 1000 tahun. Lama macam. Orang kafir tu pula, dia rasa sehari tu macam 50,000 tahun. Beratnya siksa tu sehari tu macam, Allah, bila nak habis ni? Sehari macam 50,000 tahun. Itu jawapan dia. Ya? Dan bersalah-salahan sebab bersalah-salahan ahwal manusia, lain orang lain. Ini, masa tu tak sama tu. Masa setiap orang ni lain. Maka panjang ia atas orang kafir ni. Tempat yang sama ni, sama-sama duduk neraka saja. Orang kafir masa dia panjang. Dan pertengahan pada orang fasik. Dan ringan di atas orang mukmin. Yang bahagia hingga ada ia seperti qadar sembahyang 2 rakaat. Ini masa di mana ni? Masa di padang mahsyar. Orang kafir kat padang mahsyar rasa macam 50,000 tahun. Tak habis-habis. Orang beriman tengok kadar iman dia. Ada sampai tahap punyalah hebatnya, sehingga dia rasa duduk kat padang mahsyar tu sekadar sembahyang 2 rakaat. 2 rakaat berapa tak sampai berapa minit. Dah habis dah. Pada sama-sama ni. Sama ni, duduk sama. Yang kafir rasa 50,000 tahun, yang orang fasik rasa macam 1000 tahun, yang orang mukmin rasa sekejap. Subhanallah. Tak boleh nak fikir. Nak faham tak dia? Dan riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri katanya, dunia orang akan ditanya orang akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada hari yang adalah qadarnya 50,000 tahun. Orang tanya, Rasulullah, apa maksud ni? Quran kata khamsina alfasanatin, apa maksud? Apalah terlebih panjang harinya? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Tuhanku dengan tangan kudratnya, bahawasanya diringankan dia daripada orang mukmin, hingga adalah ia terlebih pendek atas mereka itu daripada semayang maktubah, semayang fardu yang dia semayang kat dunia ni. Jadi maknanya orang-orang yang semayang kat dunia ni, di istiqamah semayang sampai dia tak sedar kiri kanan dia tu, macam itulah juga perasaan ni dekat akhirat. So, hara kiri kanan dia dengan sebab amal kat dunia ni diberikanlah perasaan yang sama. Dia dunia akhirat ni, dia jangan kita ingat tak ada connection. Segala amal kita kat dunia ni dijadikan dalam bentuk fizikal. Siratal mustaqim. Di dunia ni dengan makna jalan petunjuk. Kalau siapa mengikut siratal mustaqim di dunia ni betul, siratal mustaqim bentuk jambatan di akhirat pun betul juga. Dia boleh lintas selaju mana dia beramal mengikut siratal mustaqim di dunia. Begitulah yang seterusnya. Buah-buahan dunia, ancaman dunia, semua tu bukan, jangan kita tunggu kat sana buat. Tak apalah, besok dan bila tu dia pandailah dia jalan macam tu macam ni kan. Tak ada. Dah tahu dah macam mana kita nak lalu sana tu. Kat sini ni. Lurus kita kat siratal mustaqim, lurus dah kat jalan tu. Bengkok kita sini, bengkok dah kat sana tu. Dia jangan apa kita bengkok tak apa. Besok aku pandailah imbang dia, aku tak jatuh. Oh, bukan macam tu. Bukan macam tu. Faham baik-baik tu. Kat sini lah. Nak takut, nak beramal kat sini, jangan tunggu situ. Lepas tu dia kata apa lagi sikit ni. Dia kata sentiasalah ahli mauqif kesusahan. Situ kan. Huru-hara yang sangat dan duka cita yang besar, dan Allah Subhanahu wa taala tiada menilik pada mereka itu, dan tiada berkata-kata mereka itu satu kalimat pun, maka cita-citalah mereka itu akan berpaling daripadanya. Dan jikalau kepada neraka sekali mempunyalah, ya Allah, malunya ahli-ahli mauqif itu. Senyap ya. Tak ada macam kita datang rumah orang buat tak tahu. Senyap.
Assalamualaikum. Ya. Rasa malunya aku nak balik tak boleh. Nak balik tak boleh nak balik. Nak duduk mana? Duduk tunggu tu. Itulah perasaan itu. Bila duduk depan Tuhan, seolah-olah seorang raja yang sedang marah, sedang besar, duduk panggil dia senyap. Macam mana? Ketika itu perasaan kita, masuk neraka lagi bagus. Daripada aku tunggu lama-lama, masuk neraka lah. Kemudian daripada berpanjang masa atas mereka itu, diilhamkanlah akan mereka itu bahasanya anbiya itu wasitah antara Allah Ta'ala dan antara makhluknya. Wallahu a'lam. Tak habis cerita ni. Baru sampai cerita kita pergi minta tolong kat Nabi-Nabi nak cepat sikit hisap. Panjang cerita ni. Ini antara kitab paling panjang cerita kiamat. Wallahu a'lam. Ada soalan ni? Pakaian dunia ni, pakaian tapi yang ini belanjakan. Ya. Yang keduanya, hari akhirat tu dia gelap, tapi dia terangnya mencari keadilan Allah. Baik, soalan ni bagus. Salam tamu. Kata tadi semua orang bertelanjang. Tapi ada pula dalam bahagian kitab ni orang yang berwuduk, orang ni ada pula pakaian daripada wuduk dia ni. Kita wuduk ni, sebab dia suruh kita lebihkan wuduk ni, ditukar dalam bentuk pakaian. Sebenarnya bukan semua orang telanjang, tapi umumnya semua telanjang. Semua telanjang. Macam baru lahir. Kecuali orang-orang yang Allah pilih. Itu para Nabi, para Rasul. Ada yang memakai kain kapan itu. Kapan dia pakai ni? Itu para Nabi. Rasulullah bila bangkit pakaian syurga dah siap. Dia bangkit je, Jibril dah buat pakaian syurga dah. Dia tak telanjang kita. Ini bukan semua, tapi umumnya kebanyakannya semua telanjang. Cuma orang tertentu yang berpakaian, yang Allah pilih. Yang kedua tadi, cahaya. Bila Allah datang tu. Cahaya keadilan Allah. Itu metaphorical. Metafor maknanya kata kiasan. Bukan makna kat tuang je, bukan. Maksud dia akhirat ni gelap. Dua gelap tu. Satu gelap dengan makna tak ada matahari pada awal. Bila dah pengadilan tu Allah terang lah, ada matahari siap. Tapi matahari baru atas kepala tu. Lepas tu semayangkan yang mendapat naungan Arash. Maksudnya Arash tu pun bercahaya juga. Arash pun bercahaya. Lepas tu dia ada naungan. Itu yang pertama. Yang kedua, kegelapan dengan maksudnya kegelapan dari sudut dekat hari kiamat besok ni. Tak ada lagi dah petunjuk Nabi, tak ada petunjuk Rasul, tak ada. Nabi-Nabi pun buat tak tahu pun. Gelap, maksud gelap tak ada petunjuk. Dunia ni ada gelap, ada terang. Maksudnya ada maksiat, ada petunjuk. Petunjuk daripada Allah, petunjuk daripada Nabi, pada Rasul. Di akhir kiamat ni tak ada. Tak ada lah. Petunjuk Quran pun tak ada. Gelap. Kemudian datanglah cahaya keadilan. Allah Ta'ala mengadil. Dengan keadilan tu teranglah segala yang huru-hara tu ni. Yang panik, yang tak tahu mana apa nak jadi, apa nak buat ni, diterangi oleh cahaya keadilan Allah. Maksud itu. Bukan cahaya tu. Maksudnya. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi sultanik. Allahumma nawwir ilmi qulubana wasta'min asrarana washghal bil i'tibari afkarana. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.